Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu topik seterusnya, iaitu berkaitan dengan prinsip Archimedes. Subtopik prinsip Archimedes. Okey, so jadi kita tengok situasi di bawah. Okey, daya apungan gambar foto 2.7 menunjukkan dua ketul plastisin P dan Q. So ada plastisin P dan plastisin Q yang mempunyai jisim yang sama. Apabila kedua-dua plastisin dimasukkan ke dalam bekas air, plastisin P akan tenggelam. So P tu dia tenggelam. Kemudian manakala plastisin Q akan terapung di permukaan. Okey. So jadi pandangan dekat sisi ini boleh berlaku. So jadi pandangan di sisi, dan ini adalah pandangan daripada atas. Okey. Okey, so sebelum kita pergi ke seterusnya, kenapa dia terapung tetapi sebelum kita tengok yang ni dulu. Okey, Masjid Tengku Tengah Zahra di Teluk Ibai Terengganu merupakan masjid terapung yang pertama di Malaysia. Masjid ini dibina di atas sebuah pelantar terampung di muara sungai dan mampu menampung jemaah sehingga 2,000 orang. Daya apungan yang dikenakan oleh air di sekeliling pelantar itu dapat menyokong berat masjid tersebut. Okey, so jadi ada guna daya apungan. Okay, so jadi satu dia jatuh. So kenapa dia terapung so jadi dia faktor dia nanti kita akan tengok lah. Cikgu tak nampak detail sangat plastisin ni. Mungkin plastisin ni dia ada, kalau kita tengok sini cikgu tak berapa nampak sangat. Tapi cikgu rasa ni dalam plastisin ni dia ada lekuk sebab dia jisim yang sama. Jisim macam contoh ini 10 gram, katakan ini 10 gram, ini pun 10 gram. Tapi yang ni terapung, ni terapung. Yang ini terapung disebabkan kat sini ada kawasan kosong macam ni. Ada kawasan contoh, macam sampan lah. Okey, bentuk sampan. So jadi bila ada bentuk macam bentuk sampan tu, so dia akan menyebabkan daya apungan dia tinggi. So dia terapung. Jadi tak ada kawasan macam sampan. So jadi dia akan tenggelam. Okey, so jadi kita tengok seterusnya. Membincangkan daya apungan bagi objek yang terendam di dalam cair. Okey, so jadi kat sini dia kata jalankan aktiviti secara berpasangan. Okey, teliti rajah 2.27. So di 2.7 ni yang menunjukkan sebuah silinder yang terendam di dalam suatu cecair. Kemudian kita bandingkan kedalaman permukaan atas silinder. Okey, kedalaman yang ni, silinder ni dengan kedalaman permukaan bawah silinder. So dengan yang bawah ni lah. Okey. Bandingkan tekanan cecair di atas permukaan silinder. Okay, kita bandingkan tekanan atas dengan yang bawah ni lah. Kemudian kita bandingkan magnitud daya yang di permukaan atas dengan yang bawah. So kemudian apakah daya paduan yang bertindak pada silinder itu yang disebabkan perbezaan tekanan cecair. Okey, so jadi sekejap kita tengok dia punya yang seterusnya. Okey. So tadi dia suruh banding-bandingkan tekanan, daya paduan. Okey, so dia akan terangkan kat sini. Okey, so jadi kat sini definisi maksud. Okey, maksud daya apungan. Okey, maksud daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cair. So jadi katakan ada satu objek terendam macam ni. So ada perbezaan tekanan di bawah dengan yang di atas. Okey, so jadi akan menunjukkan daya apungan. Okey, rumus bagi daya apungan boleh dibagi seperti berikut. Okey, so jadi kita tengok galeri maklumat dulu. Okey, bendalih terdiri daripada cair dan gas. Lazimnya prinsip Archimedes diaplikasikan kepada cecair kerana cecair mempunyai ketepatan yang lebih tinggi daripada gas. Namun, prinsip Archimedes perlu diaplikasikan kepada gas dalam keadaan magnitud daya apungan tidak boleh diabaikan berbanding dengan berat objek. Contohnya dalam pergerakan belon udara atau udara panas lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. So macam ni dia dapat formula untuk tekanan Okey, so jadi mula-mula tekanan pada permukaan. Okey, kita guna formula P sama dengan rho Ag So jadi tekanan dekat atas ni, so P1 P sama dengan rho GH atau H rho G lah. Kat sini H rho G biasanya dia guna
rho GH. Okey, so tekanan dekat P1. Kemudian daya bertindak pada atas permukaan sama dengan formula. Okey, formula kita tahu sama P sama dengan F over A. So F sama dengan P sama dengan so P tekanan sama P sama dengan F over A. So F sama dengan E darab dengan P, atau P darab A lah, sama macam ni. So jadi okey, so jadi nilai F ni, nilai P ni sama H rho G kan. So kita gantikan P ni dengan H rho G. So jadi dapat ni. Kemudian untuk P2 bersama juga kita guna tekan P2 sama dengan H2 PG, atau sebenarnya macam ni lah, P sama dengan rho GH, sama saja. Okey, cuma susunan dia berbeza. Okey, kemudian F2 kat sini, daya bertindak kat sini sama dengan FP2. So jadi kita gantikan P2 ni dengan yang ini, so, dapat macam ni. Okey, kemudian daya paduan ke atas, ke arah atas, daya paduan ke arah atas. So jadi F2 tolak F1 ini ya. Okay, F2 tolak dengan daya paduan kan, daya satu ke atas, satu ke bawah. Okey, so yang ke atas ni F2, yang ke bawah ni adalah F1. So F2 tolak F1, so kita gantikan balik ni tadi, F2 sama dengan ni sama dengan ni. So kita tolakkan. Kemudian kita boleh faktorkan. Yang faktorkan adalah kecepatan. Kecepatan ni sama kan, kecepatan dengan luas dia sama. Okey, so kita buat keluar. G pun sama sebenarnya. Okey, so ni rho GH, G pun sama. So yang tak sama adalah H2 dengan H1. So jadi H2 tolak H1. Okay, lepas tu H ni kita gantikan dengan H, perbezaan ketinggian tu. Okey, inilah perbezaan H2 tolak dengan H1. So kita dapat H ni. Okay, kita dapat H, tu yang gantikan H. So gantikan dengan H, so dapat G. So jadi inilah formula AH ni sama dengan volume. Okey, volume sama dengan area darat dengan tinggi. Area darat dengan tinggi maksudnya macam ni. Ni area E, area luas. Darat dengan tinggi ni kita akan dapat isi padu. Okey, so jadi ini kita gantikan dengan V. So jadi daya paduan daya apungan sama dengan rho V G. Okey, itulah formula dia. Macam mana nak dapat tu ni? So jadi sebenarnya kamu kena ingat ni lah formula dia. Cuma cikgu cerita panjang-panjang ni macam mana dia dapat formula. Okey. Okey, so jadi prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu benda lem mengalami daya apungan sama dengan benda lem yang disesatkan. Okey, so maksudnya kalau objek tu masuk ke dalam air yang disesatkan tu sama dengan daya apungan. So nanti kita tengok aktiviti dia, apa maksud dia tu. Okey, so ini formula dia yang kamu kena ingat. So jadi ini kalau soalan tanya prinsip Archimedes apa, adik kamu ingat ni je. Daya apungan sama dengan berat benda yang disesatkan. Boleh dapat satu markah. Okey, lepas tu kita pergi kepada eksperimen. Yang inilah macam mana dia dapat formula, dapat kaitkan daya apungan tu sama dengan berat air yang disesatkan. Okey, sekejap kita tengok ada berapa pusat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Okey, bersabar ya. Okey, so jadi kita tengok daya apungan ya. Okey, inference dia, kalau inference mesti kena ada perkataan bergantung, dia punya keyword ya. Okey, daya apungan bergantung kepada berat cecair yang
disesatkan lagi. Okey, so jadi maksudnya maksudnya apa ya? Maksudnya dia berat air lagi banyak dia keluar, dia sesatkan, lagi tinggilah daya apungan. Okey, hipotesis. So jadi hipotesis, apa tengok beza inference dengan hipotesis. Inference mesti bergantung. Okey. Lepas tu untuk hipotesis mesti semakin apa semakin apa. So jadi kat sini semakin besar berat cecair yang disesatkan, semakin besar daya apungan. Okey, so ini punya ni. So kat sini dia punya MV manipulasi kita adalah berat air. So ni MV. Dan ini adalah kita punya RV, responding variable. Ni manipulative variable. So jadi tujuan kita adalah menentukan untuk mengkaji boleh mengkaji hubungan di antara apa dengan apa. So kat sini hubungan antara daya apungan dengan berat cecair yang disesatkan. So kat sini manipulasi kita gunakan berat air yang disesatkan. So sebab kita boleh adjust berapa banyak kita boleh kontrol berat air yang disesatkan tu 20 contoh nanti kita tengoklah. Kemudian daya apungan kita akan tengok dekat neraca spring ni. Okey. Kemudian dimalahkan ketepatan air sebab kita gunakan ketepatan ni kita boleh jenis air tak boleh. So, dia mesti benda yang boleh diukur. Contohnya macam air. Air kita dalam spring ni kita guna air. Kita tak guna minyak, kita tak tukar lain. So kita memang guna air sepenuhnya. Okey, lepas tu radas kita gunakan pemberat berslot, tin eureka, bika, neraca spring, neraca elektronik, kaki retot dan bongkar kayu. Bahan kita guna air. So jadi pertama kita sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada rajah 2.29. Okey, so jadi ni kita susun macam ni. Okey, lepas tu nanti berat ni kita akan masukkan dalam air. So jadi bila kita masukkan air ni akan naik. So bila air ni naik, dia akan air yang keluar tu akan jatuh kat sini. So jadi air yang jatuh tu yang dinamakan sebagai berat air yang disesatkan. So berat air yang disesatkan tu sama dengan daya apungan terhadap pemberat ni. So jadi nanti neraca spring ni akan berkurangan nilai dia. Kata kat sini 10 Newton, kat bawah ni mungkin jadi 7 atau 8. So, sebab kalau kamu masuk dalam air, berat kamu akan jadi lebih ringan sebab ada daya apungan. Okay, so contohnya macam ni lah, dia dah masukkan, so air dia keluar. So jadi daya apungan yang terhasil kat sini, ada daya apungan kan. Okay, sorry, RM1 pula. Okay, daya apungan ke atas. So berarti FB lah. Okay, sama dengan berat air yang disesat kat sini. Okay. Okay, seterusnya gantungkan pemberat berslot 100 gram pada neraca spring. Rekodkan bacaan nilai berat bagi pemberat slot di W. Okay. So mula-mula kita letak dulu pemberat 100 gram. Okay, kemudian kita rekodkan berapa dia punya berat. Okay, kat sini. Jangan masukkan dulu, ukur dulu. Okay, kemudian dah tu kita masukkan data tu dalam jadual 2.6. Okay, kemudian kita letakkan bika di atas neraca elektronik. Okay, bika ni lah. Bika ni letak elektronik. Saya baca elektronik kita setkan kepada sifar. Okay, masukkan pemberat slot sepenuhnya ke dalam air. So kemudian dah siap tu kita masukkan benda ni semua dalam air. Rekodkan bacaan neraca spring sebagai berat bagi pemberat slot di WA. Okey, so jadi bila dah masuk dalam ni, dah akan berlaku nilai yang berbeza. So jadi kita tandakan dia sebagai WA. Kemudian hitungkan daya apungan. So jadi daya apungan ni tadi sama dengan berat di udara, sama tolak dengan berat yang setelah berada dalam ni. So jadi contoh kan, awal-awal tadi kita dapat sini 10 Newton. Bila masuk dalam air dia jadi 7 Newton katakan. So jadi daya apungan dia sama dengan berat udara di udara tolak dengan berat di dalam air. So jadi 10 tolak 7 dapatlah 3 Newton. Inilah dia punya berat daya apungan. Ni contoh ni contoh cikgu dah tadi lah. Okey. Tengok pada spring mana. Okey, so jadi daripada bacaan elektronik hitungkan berat air yang disesatkan. Sekarang kita dah tolak dapat 3 Newton tadi kan. So jadi sekarang ni yang dalam air ni kita tengok pula berat dia. Berapa nilai dia. Okey.
So jadi kat sini dia kata anggap bahawa 1 kg sama dengan 10 Newton. Lepas tu kita tukar pula dengan gunakan 200 gram, 300 gram, 400 gram dan 500 gram. Okey. Rekodkan semua dalam jadual 2.6. So jadi ni kita rekodkan lah berat di udara, tolak berat di air, kemudian berat air yang disesarkan, kemudian daya apungan. Okay, kemudian kita daripada graf ni kita buat graf. Okey, kita buat graf berat air disesarkan lawan dengan daya apungan. Lepas tu kita hitung kecerunan. Okay, kemudian apa yang dia boleh simpulkan, apakah nilai kecerunan graf, apakah nyatakan hubungan antara daya apungan berat air disesarkan berdasarkan kecerunan. So ini kita kena tengok kepada graf, baru kita boleh buat simpulan. Okay, ini cuma soalan. Okay, so jadi kita nantilah bila COVID kita dapat bersemuka, kita buat eksperimen ya untuk menilai menjawab soalan ni. Sebab soalan ni kita kena ada graf baru boleh jawab. Okey, so jadi kita tengok sini menunjukkan Raja 2.30 menunjukkan aliran dan konsep yang menerangkan eksperimen 2.3. Okey, objek di udara iaitu berat objek di udara ialah berat sebenar objek. Kemudian objek yang direndamkan ke dalam cair ialah berat objek yang di dalam cair ialah berat ketara objek. Okey, bukan berat sebenar lah. Okey, berat di udara tu yang sebelum dia masuk ke dalam air. Bila dia dah masuk, berat dia akan jadi beza. So, jadi kita namakan berat ketara. Okay, kemudian objek menyesarkan cair. So jadi yang terkeluar air itu, jadi isi padu cair itu sama dengan isi padu yang terendam di dalam cair. So jadi contoh tadi, isi padu yang objek ni sama dengan berat air di sana. Isi padu dia sama. Okey. Okay, lepas tu objek mengalami kehilangan berat ketara. So jadi kehilangan berat ketara, berat objek udara tolak dengan berat objek di dalam cair. So jadi tolakkan dia tu. Ni tolak dengan ni. Okay, daya apungan kat atas bertindak pada objek. Okay, daya apungan sama dengan berat cair yang disesarkan. So jadi daya apungan sama dengan air yang disesarkan. So inilah dia punya konsep ya. Daya apungan sama dengan berat cair yang disesarkan atau kehilangan berat ketara. Okey, seterusnya hubungan antara keseimbangan dengan daya apungan suatu objek dalam bendali. Okey, so jadi kat sini apabila objek direnjamkan ke dalam suatu bendali, objek tersebut akan mengalami dua daya, iaitu berat objek disebabkan oleh graviti, inilah berat objek ni ke bawah ni, dan yang ke atas ni nama dia daya apungan. So jadi yang ke bawah ni biasanya kita labelkan sebagai weight W. Yang kat atas ni kita nak labelkan sebagai FB. So F ni maksudnya force, B ni buoyant force. Okay, B tu buoyant, apungan. So kat atas ni ada buoyant apungan. So sama juga kalau kat dalam. Ni yang jenis terapung lah. Okay. So tu dalam base terapung kat sini. Okay, yang ni pun terapung kat sini. Okey, kalau yang ini berat sama dengan force, saja daripada adalah kosong. Okey, jadi dia akan tenggelamkan. So jadi berat yang lebih besar, so dia akan tenggelam daripada bertindak ke bawah. Okey, yang ini daripada akan bertindak ke atas sebab daripada lebih besar daripada ni, sebab kita tolak kan, dia akan jadi ke atas tu lebih kuat. Okey, so jadi waktu situasi berlaku, keseimbangan daya tercapai. Kalau yang ini tiada keseimbangan daya, ni pun sama, tiada keseimbangan daya. Objek terapung, ni objek akan turun ke bawah sampailah ke touch ke dasar lah. Okey, yang ni objek akan bergerak. Contohnya macam belon panas. Okey, so sekarang kita tengok aplikasi dalam kehidupan kita ya. So jadi acara medis ni kita gunakan untuk
buat apa, untuk bot lah. Okey, contoh salah satunya kita gunakan bot. Okey, so rajah 2.32 menunjukkan daya yang bertindak ke atas sebuah kapal yang terapung di sebuah permukaan laut. So jadi daya pengaruh ke atas, W berat ke bawah. Kapal berada dalam keseimbangan daya, maka daya paduan adalah sifar. Oleh itu berat kapal sama dengan daya apungan. Okey. Berdasarkan prinsip Archimedes, daya apungan sama dengan berat air yang disesakan. Oleh itu berat kapal sama dengan berat air yang disesakan. Manakala maksudnya contoh yang ini kan tenggelam ni kan. So yang tenggelam ni sama dengan berat kapal apa? Isi padu air yang besarkan ni sama dengan berat kapal. Dan isi padu air laut yang disesakan sama dengan isi padu bahagian kapal yang terendam dalam laut. Okey, yang inilah. Okey, yang terendam ni sama dengan isi padu kapal yang terendam di dalam laut. So jadi kat sini menunjukkan, hal ini menunjukkan bahawa objek yang terapung di dalam air perlu menyesalkan suatu kuantiti air yang beratnya sama dengan berat objek tersebut. So, jadi dia nak terapung ni mesti dia kena sesarkan juga air. Tapi cuma bila dalam kapal di laut, dia tak adalah sesar macam yang tadi tu. Dia cuma ke tepi lah, tapi masih berada di air sebab dia air kat sini je kan. Okey. Kemudian kita pergi kepada aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Okey, yang pertama digunakan dalam hydrometer. Okey, apa itu hydrometer? Hydrometer merupakan suatu alat pengukur ketepatan cecair yang mengaplikasikan prinsip Archimedes. Hydrometer akan terapung pada aras kedalaman yang berbeza dalam cecair berlainan ketepatan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.33. Apabila hydrometer terapung pukul di dalam suatu cecair, berat cecair yang disesarkan adalah sama dengan berat hydrometer tersebut. Dalam cecair yang kurang tepat, bahagian hydrometer yang tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih besar untuk menyesarkan isi padu yang lebih besar dan sebaliknya. Okey. Maksud kat sini kita ulang balik. Dalam cecair yang kurang tepat, bahagian hydrometer, maksudnya kurang tepat lah, bahagian hydrometer yang tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih besar untuk menyesarkan isi padu cecair yang lebih besar dan sebaliknya. Okey, rajah 2.34 menunjukkan hydrometer susu yang biasa digunakan di kilang pembuatan susu untuk menguji kecairan susu. Okey. Ni contoh ni. Kalaulah ketepatan dia rendah, okey, so jadi kalaulah ketepatan dia rendah, so dia akan tenggelam ke bawah. Okey, so ni macam ni. Tapi kalau ketepatan tinggi, dia tak tenggelam banyak. Okey, so jadi lagi dalam lagi tu bawah lagi dia tu lagi kurang tempat lah. Okey, so jadi kat sini kita boleh check lah kecairan susu suatu cecair. Okey. Okey, so ini yang digunakan di kilang pembuatan susu untuk menguji kecairan susu julat 1 hingga ni. Okey, selepas itu kita tengok aktiviti. Okey, menggunakan hydrometer untuk menentukan ketepatan pelbagai cecair. Hydrometer dan 3 buah silinder penyekat 100 ml. Okey, so kat sini digunakan bahan yang digunakan adalah air suling, minyak zaitun dan glycerin. Okey, so arahan dia adalah sediakan 3 buah silinder yang menyukat penyukat yang masing-masing diisi dengan air suling, minyak zaitun dan glycerin. Kemudian kita masukkan hydrometer secara perlahan-lahan ke dalam air suling. Kemudian apabila hydrometer berada dalam keadaan mengkun, rekodkan bacaan hydrometer. Rekodkan hydrometer bersih dan keringkannya. Okey, ulangi langkah 2 dan 3 untuk minyak zaitun dan glycerin. Rekod semua bacaan dalam 2.7. So jadi kita gunakan 3 ni, air suling, minyak zaitun dan glycerin. So jadi kita ukur dia ketepatan. Okey, kat sini dia kata mengapakah skala hydrometer tidak bermulakan dengan sifar? Mengapakah bacaan hydrometer adalah lebih kecil dibandingkan atas tiup?
nyatakan langkah berjaga-jaga dalam menjalankan aktiviti ini. So jadi nanti kamu Google dekat internet, ada jawapan dia. Okey, so jadi nanti kalau ada dapat, kamu tulis dekat kamu punya buku nota. Okey, lepas tu ni kapal selam. Kapal selam ni kita gunakan prinsip Archimedes. Okey, bagaimanakah sebuah kapal selam boleh tenggelam dan timbul di permukaan? Okey. Ada suruh jalankan aktiviti 2.1 untuk menunjukkan prinsip kerja tangki balas di dalam kapal selam. Balas tu ada berada di dalam kapal selam ni. Ni. Okey, nama tujuannya adalah membina penyelam Charterson untuk menunjukkan prinsip kerja tangki balas di dalam kapal selam. Okay, pertama kita gunakan botol plastik 1.5 liter dan tabung uji kaca yang boleh dimasukkan ke dalam botol plastik. Kemudian kita gunakan pita perekat, air dan pewarna makanan. Okay, sediakan susunan radar seperti tunjukkan raja 2.35. Isikan tabung uji dengan air sehingga 3/4 penuh. Kita langkupkan tabung itu dan masukkan dengan cepat ke dalam botol plastik. Tabung itu akan terapung di permukaan air seperti yang ditunjukkan dalam raja 2.35. Okey, so jadi kita nampak dia terapung. Udara yang terperangkap ni yang menyebabkan dia terapung. Okey. Tapi dalam masa sama dia tenggelam sebab ada air. Kita letak sikit ni kan, dia kata letak 3/4. So kat sini dia kata perhatikan aras air di tabung uji, tekan bahagian bawah supaya tabung uji tenggelam dengan perlahan-lahan ke dasar botol. So jadi kita tekan. Okey, kita tekan botol ni, so nanti dia akan turun ke bawah. Tapi bila kita lepas, dia akan naik balik. Okey. Kemudian lepaskan tekanan pada botol sedikit demi sedikit supaya tabung uji naik semula ke permukaan. Perhatikan perubahan aras air di tabung uji. Okey, so jadi perbincangan. Okey, so jadi ini perbincangan lah, kamu boleh buat di cari jawapan. Tapi ni cikgu bacakan dulu lah. Okey, perbincangan, bandingkan aras air di tabung uji semasa terapung di permukaan air dan tenggelam di dasar laut. Kemudian bandingkan isi padu air di dalam tabung uji semasa terapung di permukaan air dan tenggelam ke dasar laut. Kemudian bagaimanakah isi padu air di dalam tabung itu berubah semasa tabung itu bergerak naik dari aras dasar botol ke permukaan air. Jalankan pergerakan tabung itu dengan menggunakan prinsip Archimedes. Okey. So, jadi ni kamu boleh buat lah. Okey, nanti di rumah. Kalau tak nak buat pun tak apa. Okey. Tapi untuk kamu punya pengetahuan. Okey, so jadi ada tangki balas. Okey, tangki balas. Okey, rajah 2.36 menunjukkan tangki balas yang terdapat di dalam sebuah kapal selam. Prinsip kerja tangki balas dalam kapal selam adalah mirip dengan prinsip kerja penyelam Charterson di aktiviti 2.1. Jadi tabung uji terapung di permukaan air. So jadi waktu ni dia, bila kita tekan, dia terapung. Okey. Lepas tu tabung uji tenggelam. Tekan kuat tu, tabung uji terapung di permukaan air. Jadi tabung uji tenggelam ni. Ini cikgu tak pasti dia tekan ke tak ni. Rasa macam bila masa dia tekan. Kalau kita lepas, dia akan naik. Bila tekan, dia akan turun. Okey, rajah 2.37 menunjukkan prinsip kerja tangki balas menggunakan penyelam Charterson. Okay, apabila tabung uji terapung di permukaan air, jumlah berat tabung uji dan berat air di dalamnya adalah sama dengan daya apungan. Kemudian tekanan yang dikenakan pada ini botol menyebabkan air ditolak masuk ke dalam tabung uji. Kemudian keadaan ini menyebabkan berat air yang terkandung di dalam tabung uji bertambah. Oleh itu, berat tabung uji dan berat air di dalamnya melebihi daya apungan. Satu daya paduan yang bergerak ke bawah hasil menyebabkan daya tabung uji tenggelam ke dasar laut. Okey. So
So jadi mencari maklumat aplikasi Archimedes. So jadi kita boleh buat ni lah. Okay, ni kita boleh proceed dulu. Banyak aktiviti dia. So ini aplikasi dalam Archimedes lah, kapal laut dan garis Plimsoll Line. Okay, Plimsoll Line ni kita gunakan untuk aras air laut ya. Contoh ketepatan di satu kawasan laut adalah berbeza-beza ya. Contoh macam sebab dia nilai garam dia berbeza-beza, ketepatan berbeza. So jadi ada dekat kawasan tu tinggi dia ni, ada satu kawasan tu tinggi dia ni. So jadi dia kena berhati-hati. Kalau dia lebih daripada muatan tu, dia akan tenggelam. Okey. Ni kamu boleh imbaslah untuk tahu tentang garisan Plimsoll Line. Okey, so jadi kapal selam. Okey, ni periskop, injap, tangki balas, para penuh. So bila dia nak turun je, dia masukkan air dalam ni. So dia akan tenggelam. So bila dia naik balik, air dalam ni dia keluarkan balik. So jadi akan terapung. Sama juga dengan belok udara panas. So bila dia nak naik, dia akan panaskan. So jadi dalam ni akan jadi lebih ringan. So dia akan naik ke atas. Tapi bila dia nak turun, dia tak panaskan. So jadi dia akan turun. Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Archimedes dan kampungan. So apabila suatu objek berada dalam pendalih, so kita guna formula ni lah. B sama dengan rho GV atau rho VG boleh. Biasanya cikgu ingat rho GV lah. Okey, kemudian apabila suatu objek terapung dalam suatu pendalih, daya apungan sama dengan berat pendalih yang disesarkan. So kita contoh satu. Okey, Raja 2.41 menunjukkan garis L. Garis L ni daripada sebuah bot. Isi padu bot di bawah garis tersebut adalah 2.8 meter kuasa 3. Okay, jisim bot ialah 600 kg. Berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu? So ni kita guna kecepatan dibagi graviti guna dia. So jadi kita nak cari soalan ni adalah berat muatan maksimum. Okay, so jadi kita guna ni formula, daya apungan sama dengan berat objek atau sama berat objek yang disesarkan. Okay, so jadi daya apungan sama dengan rho GV. Okay, so daya apungan ni untuk bot, tapi disebabkan dia ada penumpang kat sini kan. Okay, so penumpang, so kita campur dengan weight, okay, berat. So berapa berat yang boleh maksimum yang dia boleh tampung. Okay. Okay, so jadi ni pun samalah. Okay, berat sama dengan daya apungan, so sama dengan rho GV. So jadi W sama dengan mg. So berat orang tu kita tak tahu. Sorry. Okey, sorry, cikgu ulang balik semula ya. Okey, katakan berat muatan maksimum yang boleh dibawa adalah B. Okey, so jadi kita label sebagai B. Kemudian isi padu garis L 2.8 meter kuasa 3. Okey, apabila bot itu terapung dengan kedalaman rendaman di garis L, isi padu air yang disesarkan adalah 2.8. Okey. So jadi kalau tenggelam, dia punya air disesarkan adalah 2.8. Kecepatan dia ni, graviti dia ni dan jisim dia ni. So berat bot sama dengan
W sama dengan mg. So W campur dengan berat objek sama dengan B. B maksimum, muatan maksimum bot tu lah, orang yang lebih bawah. So jadi berat bot campur dengan berat maksimum penumpang sama dengan rho G V. Okay, so W sama dengan mg. So jadi isim bot tadi adalah 600. So 600 darab 9.81. So kita dapat dah ni 5886. Okay, 5886 Newton. So ni 5886 campur dengan berat maksimum kita tak tahu ni, maksimum penumpang. So B, kecepatan sama dengan 1000 ni. Okay, 1000 darabkan dengan 9.81, darabkan dengan V dia, iaitu V adalah, nilai dia adalah 2.8. Okay, 2.8. So B sama dengan 1000 darab dengan 9.81 darabkan dengan 2.8. So jadi kita tolak guys, buat ke sebelah dia akan jadi tolak lah. So tolak dengan 5886. So kita tolak ni, ni lah, yang ni dah, ni darab ni, kamu akan dapat ni. So tolak dengan ni, so dapatlah 21582. Okay, so ini berat maksimum. Okay, berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu 21582. Okey, kemudian kita pergi ke contoh 2 pula. Okey, contoh 2. Okey, gambar foto 2.8 menunjukkan sebuah rakit terapung di laut. Jisim rakit itu ialah 54 kg dan ketepatan air adalah 1080 kg meter cube. Berapakah berat rakit itu? Okey, so berat rakit itu kita guna formula W sama dengan mg. So berat rakit adalah 54. So katakan 54 dan graviti 9.81. So tekan kalkulator dapat ni. Okey, so ni adalah berat rakit. Kemudian bandingkan berat rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan. Okey, so jadi dia nak berat air yang disesarkan. So jadi kat sini rakit itu dalam keseimbangan. So masuk keseimbangan berat rakit sama dengan daya apungan. Okey. So bila dia ke bawah ni, berat rakit sama dengan daya apungan. Okey, so jadi bila sama, so menurut Archimedes, daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. So maka berat rakit sama dengan berat air laut yang disesarkan. Okey. So jadi samalah ni, ini dengan ini sama, iaitu 529.74. Okay, kemudian hitungkan isi padu yang disesarkan oleh rakit itu. So kita guna formula ni. Okay, Boyer force. Okay, berat rakit sama dengan Boyer force kan. So jadi W sama dengan rho Vg. So W sama dengan 529.74. Okay, rho sama dengan 1080. Okay, V tak tahu dan graviti adalah 9.81. So kita nak V. Okay, 52.974 bahagikan dengan 1000. Ni lah, dapatlah 0.05. Okay, seterusnya reaktif formatif 2.5. Okay, nyatakan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes mudah saja. Okay, daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Okey, nombor 2. Sebuah bot kecil menyesarkan
3.8 darab 10 dikali 2. So ni adalah V. Itu kan daya apungan. So FB berapa? Okey, ketepatan air laut ialah 1050. Graviti adalah ni. Okey, so jadi kita guna ni FB buoyant force sama dengan rho GV. So kita nak daya apungan. So rho sama dengan 1050, G 9.81 darab V 3.8 darab 10 kuasa negatif 2. So kamu tekan kalkulator, dapatlah unit dia Newton. Kalkulator. So 1050 darab 9.81 darab 3.8 eksponen negatif 2. So jadi ke sini kita dapat nilai dia 391.419. Okey. So itu untuk nombor 2. Okay, sekarang kita nak cari nombor 3 pula. Okay, nombor 3 darjah 2.42 menunjukkan satu bongkar berjisim 0.48 kg. So M dia adalah 0.48 kg. Dengan isi padu dia 5 darab 10 kuasa negatif 10 kuasa 4. Negatif 4 ke 0.4 lah ni. Okay. So V sama dengan 5 darab 10 kuasa 4. Dipegang di dalam air. Tentukan gerakan objek itu apabila dipaskan. Ketepatan ni, graviti ni. So jadi yang pertama kita kena cari berat objek ni dulu. So W sama dengan mg. So 0.48 darab dengan 9.81. So jadi 0.48 darab 9.81. So kita dapat 4.7088 Newton. Okay, so jadi berat objek sama dengan 4.7088 Newton. Okey, lepas tu tadi baru dapat W. Sekarang kita cari buoyant force pula. Okey, rho G V. So ketepatan dia 1000, graviti 9.81, isi padu 5 darab, ini negatif ke positif ni? Tak pernah cikgu anggap dia positif lah. Okey, 5 darab 10 kuasa 4. Cakap kalkulator. 1000 darab 9.81 darab 5 eksponen ke 4. Okay, tak logik. Cikgu rasa dia negatif ni. Negatif. Okay, so ni adalah negatif. Cakap lagi sekali. 1000 darab 9.81 darab 5 eksponen negatif 4. So kita dapat 4.905. So jadi buoyant force lebih besar. Buoyant force lebih besar daripada weight. So objek ni akan naik ke atas. Okay, so objek akan naik ke atas. Okay, naik ke atas sebab nilai dia lebih besar daripada weight. So itu saja. Sekian, terima kasih.